kekuatan dan perpaduan yang utuh dalam pembangunan perusahaan di negara ini. Di kesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan selamat Hari Pekerja kepada semua warga pekerja di Malaysia dan tidak terlewat juga saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua pekerja yang beragama Islam, memandangkan Hari Raya Aidilfitri baru saja disambut seminggu yang lalu. Saudara-saudari warga pekerja yang saya hormati sekalian, menyedari pentingnya peranan pekerja sebagai penentu aras produktiviti, sambutan Hari Pekerja diteruskan bagi menghargai sumbangan golongan pekerja terhadap pembangunan ekonomi negara. Tanpa pekerja, segala perancangan kerajaan di bawah agenda Malaysia Madani pasti tidak akan menjadi kenyataan. Maka dengan itu, kerajaan bertekad dan beriltizam untuk terus membela nasib golongan pekerja, termasuk menjaga kebajikan dan memelihara hak keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan sosial pekerja, termasuk ahli keluarga mereka. Di samping itu, golongan pekerja diseru untuk melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan terkini dan meningkatkan kompetensi agar relevan dan kekal berdaya saing dalam sektor pekerjaan yang semakin mencabar. Ini penting bagi memastikan kumpulan pekerja yang tersedia adalah mereka yang boleh menyahut cabaran industri dan sentiasa bersedia membuat perubahan selaras dengan perkembangan semasa industri yang memerlukan tenaga kerja berkemahiran tinggi dalam pasaran buruh. Ia juga akan membolehkan Malaysia mencapai sasaran memiliki kumpulan tenaga kerja mahir sebanyak 35% menjelang tahun 2030. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada seluruh warga pekerja Malaysia di atas pengorbanan, komitmen serta sumbangan yang dicurahkan bagi bersama-sama membantu kerajaan dalam membangunkan ekonomi negara. Teruskanlah bersatu hati dan pertahankanlah daya usaha, komitmen, kreativiti, inovasi dan budaya kerja cemerlang anda, kerana andalah pemangkin dalam mencapai visi dan misi konsep Malaysia Madani. Akhir kata, saya juga ingin mengucapkan sekali lagi selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua warga pekerja yang menyambutnya. Semoga kita semua sentiasa diberi kekuatan dan keazaman yang tinggi untuk menjadi warga kerja yang cemerlang dan gemilang. Selamat menyambut Hari Pekerja 2023. Sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan terima kasih di atas ucapan aluan Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia sempena sambutan Hari Pekerja 2023. Hadirin sekalian, sekarang tibalah masanya bagi kita untuk mendengar amanat khas Hari Pekerja 2023 daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid, Saudara Siva Kumar, Menteri Sumber Manusia dan Timbalan Menteri, Menteri sudah tahu betapa serius pimpinan kerajaan hari ini melihat peranan pekerja dan tanggungjawab kami kepada pekerja. So lihat dalam barisan menteri-menteri dan timbalan menteri yang hadir. Kita lihat umpamanya Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution, Menteri Pendidikan Fatlina, Menteri Kerjaya Saudara Alex, Menteri Luar Negeri
pun bekerja pun di luar negeri ya. Saudara Zamri, Menteri Komunikasi Saudara Fahmi, Menteri Agama Saudara Naim. Jadi kehadiran mereka KSN Uzo untuk beberapa hari ini, tapi diketuai oleh KPPA di kalangan pejabat awam. Saya rasa ini indikasi yang cukup kuat bahawa Madani ini bukan slogan baru. Madani ini menetapkan suatu kaedah baru, melihat negara, tanggungjawab membangunkan negara, tanggungjawab menjamin kesejahteraan rakyat itu harus dilaksanakan. Seperti kita tahu, janji, manifesto, suatu hal, ukurannya adalah pelaksanaan. Ini ditegaskan dalam Al-Quran, lima taqulu ma la taf'alu. Pembicaraan kita dengan keyakinan. Sebab itu Madani ini ada teras kepada keyakinan, ada teras kepada nilai dan akhlak, ada teras kepada kemampanan, pembangunan, pemajuan ekonomi. Tapi kalau pemajuan itu tidak ada berteraskan nilai dan akhlak, tidak ada hasrat untuk menegakkan keadilan, tidak ada semangat ihsan dan rahmah, kasih sayang, maka tidak dapat selesaikan masalah pekerja. Saya mulakan dengan bicara soal pembangunan. Negara manapun harus berteraskan kepada isu yang fundamental, iaitu pertumbuhan ekonomi. Kita harus laksanakan tugas ini dengan sedaya upaya kita. Kalau ekonomi itu tidak berkembang, kalau pelaburan tidak dapat bertambah dalam negara kita, nasib pekerja, pembangunan, pemerataan ekonomi, keadilan sosial akan terhambat. Sebab itu, jangan remehkan pekerja sama dengan sektor awam dan swasta. Kita ada dengan Presiden QPEX dan pimpinan, Presiden MTUC dan pimpinan, dan tentunya diimbangi dengan MEF kerana mewakili majikan. Tapi saya mau mesej ini difahami betul-betul. Apa saja yang perlu dilakukan, baik dasar dan pelaksanaan, harus kita lakukan. Sebab itu, saya ucapkan terima kasih, penghargaan tinggi kepada pimpinan Kesatuan Sekerja, QPEX dan MTUC. Karena walaupun mereka seringkali terpaksa menuntut, seperti mana Presiden QPEX boleh katakan, tiap kali buat kenyataan dia kata, Sri, saya terpaksa menyuarakan pandangan pekerja. Ya. Saya terima baik. Saya tidak anggap itu satu masalah. Kerana saya tahu Kesatuan Sekerja di Malaysia ini faham bahawa keseimbangan, keselesaan, tanggungjawab sehingga merobekkan institusi dalam negara. Dia boleh tuntut. Dan memang saya setuju. Saya setuju sangat dengan tuntutan, kebanyakan tuntutan pekerja kadang-kadang. Kerana sistem di negara kita, ini saya minta rakan-rakan dalam MEF faham. Ya, bahawa tanpa rasa selesa di kalangan pekerja, tanpa membangunkan suasana persekitaran yang baik untuk pekerja, produktiviti tidak akan meningkat. Jadi sementara kita tahu tanggungjawab ada kesan. Kalau tuntutan pekerja itu keterlaluan, maka pelaburan tidak akan sampai. Tapi kalau sikap pelabur-pelabur dan majikan itu terlalu mementingkan keuntungan sehingga mengenepikan kepentingan pekerja, maka tidak akan ada harmoni dalam negara. Jadi keseimbangan ini harus dipertahankan. Kita mau pelaburan, kita mau pekerja, majikan mencatat keuntungan, tetapi kita juga mau nasib pekerja dibela dengan baik. Saya beri contoh yang saya sebutkan dulu, tahun-tahun dulu dalam kapasiti yang lain. Kita lihat umpamanya peningkatan produktiviti. Malaysia ini catat peningkatan produktiviti. Tapi kadang-kadang kita lihat di syarikat-syarikat yang mencatat keuntungan berbilion ringgit,
produktiviti meningkat, keuntungan meningkat, tetapi upah pekerja tidak meningkat. Saya telah gesa dan pesan perkara ini. Ya. Kerana ada ketikanya di mana kerajaan harus campur tangan. Kita berikan insentif. Kita berikan kemudahan percukaian yang baik. Dan saya dan rakan-rakan dalam Jemaah Menteri punya dasar yang jelas. Apa saja yang perlu untuk menarik pelaburan, insentif, ease of doing business, mempercepatkan kelulusan, semua kita robah. Kerana ini kerajaan madani bukan mewakili dan mewarisi sistem yang lama. Kita nak lebih efisien, kita nak pelabur lebih yakin. Tapi dalam masa yang sama, labur dan majikan harus faham, ini Malaysia Madani mesti prihatin terhadap nasib pekerja dalam negara kita. Dan kita juga akan teliti. Dan dalam tuntutan NTUC dan QPEX, kalau kita rasa menasabah, kita akan tekankan. Kalau kita rasa berlebihan, kita tangguhkan. Umpamanya, gaji penjawat awam, upahnya. Ya, saya di antara perkara yang pertama yang saya sebut, memang saya tahu upah penjawat awam terutama di peringkat rendah dan menengah tidak memuaskan. Sudah sampai ketikanya kita buat penilaian dan kajian semula. Ini tepuk awal sangat. Dan ini jaminan saya, sudah. Sebagian sudah kenal saya dan kenal rakan-rakan saya, dan kita bagi komitmen. Kita ambil alih dalam keadaan keuangan yang sangat murah. Sebahagiannya kerana iklim ekonomi, sebahagiannya kerana perompakan dan porak-peranda sistem ekonomi. Sebab itu saya katakan, kalau mau ekonomi berkembang, kalau mau hasil bertambah, kita kena lawan dan hapuskan perasuah-perasuah besar ini. Dan saya mau pekerja. Saya mau pekerja sama barisan dengan saya. Kita bangkit dan perang terhadap golongan yang merasuah negara ini. Saudara hanya memerlukan RM200 tambahan sebulan. Ada yang lebih kurang pertambahan yang sudah perlukan. Dan sudah perlukan itu bukan untuk membeli mobil besar atau rumah besar. Hanya untuk kebajikan pendidikan anak-anak, kesihatan anak-anak. Itu pun begitu sukar diperoleh. Tetapi pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin, sauk ratusan juta daripada ruang negara. Saudara, ya, ini pekerja ni gelanggang saya. Kerana sudah lebih faham masalah dan derita rakyat. Ya. Tapi ada yang mengatakan ini dendam. Apa dendam? Kamu curi ratus juta ringgit, kita ambil tindakan, kita jangan dendam. Ini nasib baik saya berdendam tinggi. Bahasa saya kena kawal sikit. Kalau tidak saya gasak betul habis. Ya. Ada guna Melayu, survival Melayu, perpaduan Melayu. Kemudian guna agama dan Islam. Tapi pertahankan sistem yang korup dan orang-orang yang korup. Ada mereka bicara nasib pekerja. Ada sudah dengar mereka suarakan bahawa nasib pekerja penjawat awam dan setengah-setengah di kilang itu tidak mengesabah. Tak pernah dengar. Yang mereka buat, pertahankan. Jangan dendam, jangan zalim, jangan bertindak. Kata siapa? Kata perasuah-perasuah dan penyamun besar dalam negara kita. Ya. Jadi saudara, saya syukur alhamdulillah. Saya diberi mandat untuk memimpin negara ini. Dan saya bersyukur rakan-rakan dalam barisan pimpinan. Selain pada Pakatan Harapan bersama saya, Barisan Nasional yang dipimpin oleh Datuk Seri Zahid, JPS
Premier Bang Jo dan JRS ini badan induk yang setuju dan sepakat untuk menghentikan cara bobrok yang lama dan bangkitkan satu semangat baru Malaysia Menadi. Soalnya untuk apa? Untuk apa? Untuk rakyat. Saudara, sebab itu saya katakan, kalau kita dapat bersihkan rasuah ini, seperti yang kita mula lakukan, jimatkan 200 juta, jimatkan 300 juta dalam projek ini. Runding semula, jimatkan 400 juta. Bernas kita bawa balik kepada pesawah padi. Tidak kepada parti politik dan orang-orang individu. Itu pun pertahan. Ya, sudah bukan kecil. 60 juta ringgit tahun ini dan 30% daripada keuntungan bersih Bernas. Mengapa tidak dilakukan dulu? Mengapa diambil 200 juta masuk parti account? Itu pun tetap sokong. Dan kadang-kadang sambung hidup Melayu atau Allahu Akbar. Baik. Sebab itu saya kata, bila kita jimatkan, kita pulang kepada siapa? Pesawah padi yang miskin. Bila kita jimatkan tebatan banjir, kita tambah banjir projek di Kota Tinggi, di Batu Pahat, Kota Tinggi, dan di Sungai Golok, Kelantan. Kerana apa? Kerana kawasan ini ditenggelami air dan harus kita bantu. Jadi jimatan dilakukan di bawah KKR dan Kewangan itu untuk membantu rakyat. Hasil yang kita tambah. Saya terima kasih kerana lembaga hasil dalam negeri sekarang ini lebih tegas kutip cukai. Ini membesar untung bilion-bilion, cukai kurang-kurang. Yang bawah-bawah cukai kita strict. Jadi oleh demikian kita catat penambahan. Saudara, beri kita tempoh seperti yang saya sebut pada Presiden QPEC untuk menjawab awal. Kalau tren ini berlaku seperti ini, beri saya tempoh 1 tahun. Kalau ada tren peningkatan hasil, yang utama adalah upah penjawat awam. Sementara itu, segala bonus dan apa-apa kemudahan kesihatan, pendidikan yang harus kita bantu, saya akan segerakan sebaik ada ketutupan. Itu sudah saya jamin, saya jangan bimbang. Ya. Dan kerana menghormati dan mengiktiraf peranan dua-dua kesatuan gergasi negara kita ini, saya nak pastikan bahawa pengurusan pada badan ini lebih kemas dan cekap. Saya akan tambah 1 juta ringgit kepada MTUC dan 1 juta ringgit kepada QPEX sebagai permulaan. Ya. Baik. Jadi saudara, saya tidak mau guna kembali ini menerangkan tentang akta pekerja dan perubahan dilakukan. Kerana saudara ikuti perkara ini dan memang bukan sekadar menteri dan kementerian KSU baru, tetapi kita juga akan meneruskan kerja ini sebagai kerja yang berterusan. Dalam dialog QPEX dan MTUC, kita akan pastikan dan saya minta kalau majikan QPEX itu kerajaan lah. Ya. Sebab itu saya terima kasih kepada rakan-rakan menteri kerana kehadiran mereka dan sokongan mereka itu akan memudahkan usaha kita dalam kerajaan untuk membawa perubahan. Bila saya tolak pembaziran, ini maknanya kalau kita ada simpanan berlebihan, kita pulangkan kepada rakyat dan juga kepada pekerja. Tapi kalau umpamanya amalan boros itu berlebihan, tak boleh. Ini kadang-kadang kerangka pemikiran orang-orang politik ini pun mengelirukan. Buat majlis macam hari ini. Hari ini digabungkan Hari Pekerja dan Aidilfitri Mubarak.
Jadi kita jimatkan dua perkara dalam satu program, jimatkan belanja. Begitu juga bila kita tak buat di Seri Perdana, buat di Alostar. Penjimatannya besar dan langsung makanan kepada rakyat. Itu digasak keras. Yang sakau 200 juta ke 300 juta, diam terus. Mantan-mantan menteri, masuk mantan menteri kewangan yang simpan bilion-bilion ringgit, itu tak ada siapa nak suarakan. Kerana terlalu kaya, terlalu besar, tak berani tegur. Terima kasih sokongan saudara. Saya akan terus tegur dan serang mereka. Mengapa boleh kita pertahankan sistem itu? Kita akui pertama, upah pekerja di Malaysia ini harus ditingkatkan. Saya tidak mahu majikan, pakar ekonomi atau menteri mempertikaikan ini. Ini kenyataan kita harus terima. Kerajaan yang bertanggungjawab, madani, harus ada ihsan dan terima kenyataan bahawa di antara tanggungjawab kita ialah meningkatkan upah bagi pekerja swasta dan juga kerajaan. Ada majikan yang bertanggungjawab, betul. Tapi ada yang tidak bertanggungjawab. Masa majikan catat untung 800 juta, 1 bilion ringgit, ada naik upah. Kadang-kadang tidak naik. Ada dia fikirkan nasib pekerja, perumahan mereka, pelajaran anak-anak pekerja. Jangan fikir yang lain. Ini harus dibetulkan. Sebab itu kerangka pemikiran ini di kalangan pimpinan politik, pimpinan pejabat awam KKSU harus fahami. Saya bagi contoh, masa saya Menteri Kewangan dulu, kita swastakan LLN jadi TNB. Tahun pertama kita catat keuntungan. Jadi mereka datang lapor kepada Menteri Kewangan, keuntungan sekian banyak 400 juta dan gitu. Saya kata terima kasih, dia mengurangkan beban kerajaan. Soalan saya yang pertama, bagaimana upah pekerja? Ditambah atau tidak? Kita ada tambah sikit, baik. Bagaimana perumahan pekerja di TNB? Belum kita fikirkan. Bagaimana dengan pendidikan anak-anak TNB? Ini baru makna swasta. Ini swasta, untung yang di atas, yang di bawah kekal yang sama. Tidak boleh begitu. Maka sebab itulah dibuat beberapa perubahan pendidikan dan perumahan, termasuk universiti oleh TNB dan kemudian Telekom dan sebagainya. Sebab itu saya katakan saudara, dalam memilih pimpinan, dalam menentukan dasar, kerangka besar itu kena jelas. Apakah kita mahu kekalkan yang ada yang sama? Apakah kita nak izinkan bila jadi Menteri Kewangan, Perdana Menteri, dia ubah kekayaan sebanyak mungkin? Anak-anaknya bilioner belaka. Apakah kita mahu pertahankan sistem begitu? Apakah itu benar? Tak betul. Saya memilih untuk memimpin dan menolak gaji. Bukan kerana tunjuk sombong. Bukan kerana saya kaya. Tapi saya jumpa pekerja, nak bincang dengan dia. Dia tahu gaji 780,000 semua sekali. Malu saya. Bicara, berdegar-degar, bela nasib rakyat. Itu sekadar gaji dan upah itu halal, sah. Dan komisen banyak lagi. Harta di Vancouver, harta di London, harta di New York, harta di Perth. Kemudian balik di sini, hidup Melayu. Sebab itu, bagi saya, pendedahan ini penting. Dan saya minta rakan-rakan pimpinan QPEX dan MTUC bantu kita dalam hal ini. Let us work together as a team and save our workers and save our nation. Sudah lihat betapa sukar pelaksanaan gaji minimum pun begitu sukar sekali. Ya, begitu sukar. Hiruk pikuk di sini pelaksanaan. Sebab tu dalam mesyuarat Menteri bulan depan ini, kita nak selesaikan one set for all. Bila cakap upah rendah,
Dia perlu pekerja asing. Tapi sudah ada percobaan yang saya sebut dalam perjumpaan yang lalu dengan Perkeso, bagaimana percobaan Sam Dabi, mechanization, dan memberi upah yang tinggi dan memberikan peluang pekerjaan kepada anak tempatan termasuk anak-anak Melayu. Tapi upahnya munasabah. Tapi kalau upahnya rendah terus, kita akan kekal dengan trap ini selama-lamanya. Teknologi tidak meningkat, semua cari jalan yang mudah, gaji tetap rendah, tak dapat menarik perhatian dan minat pekerja tempatan, hanya terpaksa. Jadi sebab itu digitalisasi dan otomasi itu masih diberikan penekanan. Dan kita akan bagi insentif, pencukaian dan apa juga kemudahan yang perlu. Kerana negara tak boleh kekal di tahap yang sama selama-lamanya. Kita harus bersaing dengan kepintaran yang lebih. Jadi saya harap sudah faham tentang keperluan ini dan saya akan pastikan kita umumkan satu persatu perubahan-perubahan yang akan kita lakukan dan kalau tidak ada makna dalam Malaysia Madani. Cuma saya nak satu keyakinan. Yang langkah-langkah kecil yang lain kita buat TVET, itu banyak perubahan. Umpamanya kekal TVET skop lama tak boleh. Jadi minta syarikat-syarikat besar ambil alih latih untuk keperluan. Jadi meningkatkan mutu khidmat dan mutu dan keupayaan pekerja-pekerja. Itu semua kita akan teruskan dan saya percaya pimpinan MTUC dan pimpinan QX akan terus menjalankan rundingan. Saya tidak mahu ada apa-apa masalah